Subhanallahal azim alladzi la ilaha illa huwa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la bi rahmatika alayya wa a'udzu bi fadlika fa innahu la yuhibbu al-jahilin. Billahi ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yasir wa la tu'asir, Rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Malikul Quddus As-Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallah ya amma yushrikun. Wallahul Khaliqul Bari'ul Musawwirul Lahul Asma'ul Husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilaih, amma ba'du. Sidang penonton, sidang jemaah mata Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah ala kulli ni'mah. Marilah kita memanjatkan syukur dan syukur dan syukur dan terus bersyukur. Kerana apa? Apabila kita merenung nikmat Allah SWT ini begitu banyak. Nikmat yang paling besar itu adalah nikmat Allah pilih kita menjadi hamba-Nya yang beriman. Kerana iman ni bukan satu perkara yang boleh semua dapat, tak boleh. Dalam surah An-Nur ayat 35 Allah berfirman, yahdillahu nurihi may yasha wa yadriballahu al-amsala lin-nas wallahu bikulli syai'in alim. Allah memimpin hidayah dan petunjuk pada siapa yang aku kehendaki. Beruntunglah mereka yang Allah pilih. Seperti malam ni, lagi sekali Allah pilih kita untuk berada dalam kuliah pengajian online. Walaupun saya berada di luar kawasan, mudah-mudahan apa saja kebaikan yang Allah telah mulakan dalam diri kita ini Allah istiqamahkan, terutamanya dalam majlis ilmu, insya-Allah. Baik, tolong komen dulu dari segi suara dan visual okey ke? Alhamdulillah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Bantu sebarkan dulu, like and share. Memang ada di luar, Tuan Abdul Hafiz. Saya sekarang berada di luar. Saya sedang bermusafir. Saya sedang bermusafir, insya-Allah. Besok baru saya. Malam besok kita tak ada kelas. Malam besok kita tak ada kelas. Pagi besok ada. Pagi besok ada, insya-Allah, kuliah duha pukul 10. Pagi besok ada kuliah duha pukul 10. Malam besok kita tak ada kelas. Cantik latar belakang, masya-Allah. Tu masjid. Alhamdulillah. Di satu kawasan yang saya akan rahsiakan tempatnya. Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Yang mana on the way balik, insya-Allah, mudah-mudahan Allah pemudahkan perjalanan. Baik, Tuan Karul Aswad, masya-Allah. Masya-Allah, alhamdulillah. Okey. Gambar okey, suara okey, alhamdulillah. Ya, Puan Nilam Sari, background ada echo. Background ada echo. Macam mana tu? Cuba layout balik, masuk balik.
Baik, sedang mata Allah Subhanahu wa taala, yang paling penting biar hati jelas. Pandangan mata, penglihatan mungkin kita tidak mampu sempurnakan, kerana banyak perkara yang akan mengganggu. Tapi pandangan hati kita kena pastikan clear. Pandangan hati itulah pandangan yang menentukan menuju kepada ilahi. Ya, insya-Allah. Amin, amin, insya-Allah. Mudah-mudahan saya doakan semuanya yang menonton, yang istiqamah dalam majlis ilmu ni, pertama sekali apabila Allah ridha atas semua yang menonton pada malam ni. Allah ridha kepada semua yang menonton pada malam ni dan semuanya istiqamah dalam menuntut ilmu, insya-Allah. Allah ridha. Ya, insya-Allah Allah ridha. Bila Allah ridha, cara Allah ridha lah Allah akan buat kita ridha. Kata ulama, cara Allah ridha kita adalah Allah buat kita ridha dengan setiap ketentuan yang berlaku. Allahu Akbar. Tak semua orang boleh ridha atas ketentuan qada dan qadar. Tak semua orang boleh ridha. Sebab itu ujian menentukan iman. Islam kita akan nampak perbuatannya, tapi iman ia akan nampak bila diuji. Ya, suasana macam kat Madinah, masya-Allah, betul. Suasana macam kat Masjid Nabawi. Alhamdulillah, rindu kita dengan Masjid Nabawi, insya-Allah. Mudah-mudahan kita akan dijemput oleh Allah SWT untuk kita menunaikan umrah atau haji, insya-Allah. Amin. Baik, sedang penonton, sedang mata Allah SWT. Bila Allah ridha atas kita, bila Allah ridha atas kita, apa Allah buat? Allah akan buat kita ridha atas segala ketentuannya. Tu. Apabila kita makin ridha, apabila kita makin ridha dengan ketentuan, maka bermakna kita akan dipilih oleh Allah Ta'ala untuk Allah ridha pada kita. Ya? Baik, jadi sedang penonton, sedang mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, memandangkan saya pun berada di luar kawasan ni, jadi suasana dia suasana luar kawasan lah. Ya. Apapun, insya-Allah mudah-mudahan matlamat nak menyampaikan ilmu tetap menjadikannya supaya tidak terganggu dan fokus kepada perbincangan kita pada malam yang penuh barakah ni, insya-Allah. Dengan suasana yang ada ni, kita cuba penuhi dengan segala peluang yang ada, kita cuba penuhi ni dengan amal soleh, insya-Allah. Khair. Baik, jadi sedang penonton, sedang mata Allah Taala. Dar, doa antara doa yang mustajab ni doa bermusafir. Doa bermusafir. Doa bermusafir ni memang kata Nabi SAW, doa antara doa yang tidak ditolak. Doa berpuasa dan doa orang dizalimi. 3 doa. Kan, insya-Allah. Baik, sekarang saya berada di musafir. Jadi mana-mana yang berhajat tu pasang niat. Lalu mudah-mudahan saya doakan semuanya yang berhajat, pastikan hajat tu hajat yang baik-baik, ya. Maka Allah makbulkan segala hajatnya. Amin, insya-Allah. Masjid mana tu? Masjid dirahsiakan. Yang penting masih saya berada masih dalam kawasan Malaysia lah, dalam bumi Malaysia ni, insya-Allah. Khair. Jadi sementara menunggu sahabat-sahabat kita yang lain dulu, kita bagi Allahumma shalli ala Muhammad. Okey. Baik. Benar, untuk ridha ni ramai orang dia ingat saya nak Allah ridha, ustaz. Nak Allah ridha itu adalah ridha dengan apa yang Allah bagi. Nak Allah ridha dengan segala ketentuannya. Jadi macam mana nak ridha segala dengan ketentuannya kalau bagaimana kita nak ridha dengan ketentuannya kalau tiada ilmu di dalam dada. Ilmu di dalam dada. Maka ridha tu mesti bermula dengan ilmu yang penuh di dada. Ilmu apa? Ilmu keimanan, ilmu kebenaran, ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu tasawuf dipenuhkan dalam hati kita ini. Barulah kita akan nampak setiap aturan yang berlaku itu semua ada hikmahnya. Rabbana khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Nampak tak? Ya, wa nur aini jahuri. Inilah yang paling penting. Allah tetapkan iman kita. Allah tetapkan iman kita, insya-Allah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allah tetapkan iman kita. Ingat, kita nak pendapatan tetap, nak gaji tetap, semua nak tetap.
Tapi semua tu takkan boleh tetap, kerana tetap tidak boleh diletakkan pada benda yang berubah-ubah. Ini dunia. Tetap tidak boleh diletakkan pada tempat yang binasa. Jadi letakkanlah pada tempat yang sepatutnya. Yang ini apa? Iman. Tetapkan iman. Walaupun iman yang boleh turun naik, tapi iman itu pada Allah. Tetap pada akhirat. Akhirat itu kekal. Allah kata walal akhiratu khairu wa abqa. Baik. Ia dikira keluar daripada kawasan Tuan Syari rezeki. Kita keluar daripada kawasan qaryah kita, pergi ke masjid, insya-Allah. Dan ini yang saya katakan, mana grup yang saya tak viralkan dekat wall saya hanya akan bagi tahu setiap kali live, dan ada yang dah inbox saya untuk sertai siapa yang ada Allah takdirkan ada motor-motor besar ni. Yang ada motor-motor besar, jangan sekadar motor besar, kita besarkan dia dengan pahala. Jadi jom sertai saya untuk kita buat kembara nanti. Kita buat kembara masjid ke masjid. Betul, itu antara tempat yang kita akan pergi untuk kita berkumpul, kita bermuzakarah, kita musyawarah, dan kita buat amal-amal seperti kita buat kuliah secara santai dengan karya anak muda, kita akan buat. Dan benda ni dah ramai dah orang buat. Cuma dengan grup inilah saya nak buat, dengan siapa yang berhajat untuk sertai. Dan saya berada di area Shah Alam. Kalau yang berada di luar negeri pada Selangor, boleh juga nak sertai. Tapi tak apa, yang mana ada di Shah Alam, join saya. Join saja. Letak tetap pada tempat yang tetap. Betul. Boleh tuangkan rasuat. Dia kena naik kereta lah, bawa barang. Bawa peralatan. Boleh. Tafadhal. Okey. Baik. InsyaAllah. Motor besar, pahala kecil tak guna. Skuter boleh jalan. Yang penting ada 2 tayar. Yang penting ada 2 tayar. Cuma saya nak tumpukan yang mana ada superbike tu. Yang ada superbike tu, mari kita superkan dia dengan amal jariah, amal pahala kita. Sedang penonton, sedang mata Allah SWT, beli balik. Itulah beli balik yang jual tu. Itu grup besar tu, grup Kendo Kuyasan tu ya. Tak apalah, saya tumpukan pada yang live ni lah. Yang live, yang dah mengikuti kajian hakikat kehidupan, yang dah sertai. Jadi saya jemput untuk lebih mendalami, mendekati. Sebab bila kita jumpa depan ke depan, talaki berdepan-depan, soalan boleh tanya direct, mungkin kita boleh rungkaikan lagi perbahasan-perbahasan dengan lebih untuk kita memperhalusi dan menjiwai. Adapun yang online pun sama juga, dapat juga bahagiannya, insya-Allah. Cuma bila kita berjumpa, kita bersilaturahim secara berdepan, insya-Allah, mudah-mudahan lagi banyak hikmah yang kita akan dapat, insya-Allah. Sedang penonton, sedang mata Allah SWT. Ya, Allah tak izinkan jual JS tu, untuk gunakanlah untuk jalan agama. Inbox saya, Tuan cari rezeki. Duduk mana? Shah Alam ke mana? Lesen motor tak ada, tak apalah. Yang penting dapat lesen masuk ke syurga. Itu paling penting. Kita nak pakai lesen, apa saja lesen di dunia ni, sebagai alat untuk mendapatkan kembali lesen untuk balik jumpa Allah SWT. Okey. InsyaAllah. Amin. Motor masuk hospital, keluarkan cepat-cepat Tuan Raja Sarizal. Keluarkan semua kuda perang ni ada. Kita nak jelajah ni. Kita buat weekend program ataupun hujung bulan program sebulan. Okey lah, section 13 dekat lah tu. Saya Denai Alam. Boleh jumpa, insya-Allah. Insya-Allah. Kita nak praktis memperalatkan dunia. Kita nak pergi kepada memperalatkan dunia. InsyaAllah. Ya, Shah Alam. Saya di Shah Alam. Ya. Mungkin nanti kalau siapa yang ada motor ni, kita akan ride, kita jumpa sahabat-sahabat kita ke negeri-negeri mana yang ada. Kita akan buat kuliah di situ. Kita ride. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sedang penonton, sedang imam mata Allah SWT. Saya raikanlah kita buat hari cuti lah. Buat 1 minggu je. Saya akan buat hari 1 minggu lah. Sebab hari-hari lain saya ada kuliah juga. Kita buat 1 minggu dan kita akan pilih lah tarikh-tarikhnya yang bersesuaian, insya-Allah. Allahumma salli ala Muhammad.
Hari ni kita mula awal sikit. Dah awal Ogos 10 dah pun. Baik, sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT. Sambung perbincangan kita pada pagi tadi. Ini kita ada 2 kelas. Dan ingat, besok ada 1 kelas lagi pukul 10. Beli niat untuk pakai untuk agama tak apa, Puan Diana. Takbir, Allahu Akbar. Kita peralatkan dia. Kita peralatkan dunia ini untuk agama. Okey, insya-Allah. Baik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT, kita terus pada perbincangan kita yang seterusnya. Pada perbincangan yang ketiga dalam usaha atau membina ketakutan. Ketakutan ni kita kena bina dengan ketakutan yang sebenar. Ingat, dalam tajuk ni saya highlightkan malam ni, bebaskan hidupmu dari ketakutan yang menipu. Bebaskan hidup dari ketakutan. Bebaskan kehidupan dari ketakutan yang palsu. Boleh Puan Siti Sarah, insya-Allah kita akan buat live program tu. Insya-Allah kita akan jadual tetap apa tu? Kuliah maintain malam. Setiap malam ada, insya-Allah. Cuma besok, sebab malam besok saya tak ada, jadi kita tukar ke pagi Ahad. Okey? Nurhan bin Sadikin. Okey, inbox siapa yang nak. Alhamdulillah. Cuma inbox saya dulu sebab saya nak kumpulkan, senang. Saya nak buat satu blast pada grup tertentu. Okey. Tuan Nurhan bin Sadikin, yang mana saya nampak tadi beberapa sahabat-sahabat kita tadi yang ada bersama Tuan Khairul Aswad, boleh tengok yang mana tadi nak bersama. Okey. InsyaAllah Tuan Raja Sariza ada, Tuan Abdul Wafi, boleh, insyaAllah kita grup pun. Okey, inbox saya, insyaAllah. Baik, insyaAllah kita akan buat jelajah nanti. Baik, sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT, bina ketakutan yang sebenar dengan 7 kaedah. Kita buat murajaah sikit. Yang pertama, kata Abu Laid Samarkandi rahimahullah ta'ala, tiada ketakutan yang sepatutnya kita letakkan pada selain Allah. Kita hanya takut pada Allah saja. Ana akhafullah. Ustaz, bagaimana nak kata bicara tentang takut pada Allah, Ustaz? Sedangkan hidup ni kan macam-macam ketakutan. Baik, kita ulang balik. Kita ulang kaji. Ketakutan terbagi pada 2. Adat ataupun alami, yang ini yang Allah jadikan dipanggil fitrah. Fitrah ni maknanya memang dipanggil ketakutan yang pada keadaan tertentu. Zahir lah, zahir. Fitrah lah. Takut jatuh bangunan, takut jatuh luka, rosak, kerosakan, kehancuran, itu takut adat. Namun takut yang sebenar, takut yang ibadat, takut adat itu takut kebendaan, takut pada kebendaan yang nampak ya. Takut ibadat ataupun takut yang kedua itu yang dalaman, yang tersembunyi, takut yang tersembunyi, khafi. Baik, takut yang tersembunyi inilah yang kita nak perhatikan supaya jangan salah letak ketakutan ini. Sebab dia tersembunyi, maka Allah uji ketakutan ini dengan ujian-ujian yang berbentuk juga kebendaan. Tetapi indirectly Allah nak ajar kita supaya jangan takut dengan benda itu, walaupun ujiannya berbentuk benda. Boleh faham? Ni nak cerita bab ujian ni. Saya ulang kaji balik. Indirectly nak menentukan, nak melihat ketakutan yang tersembunyi itu, maka Allah ujilah syariat kita. Allah ujilah kebendaan itu. Namun ianya bukanlah untuk menakut ataupun kita takut pada benda itu, tetapi untuk kita kembalikan ketakutan yang sebenar kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagai contoh, Allah uji, sebagai kita rujuk dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 155. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju'. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju'. Demi sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut
pada lapar. Lapar. Nampak lapar. Lapar kan benda. Makan kan benda. Jadi lapar ni bukan sekadar lapar, tapi nak bicara soal rezeki, soal makan. Makan ni cerita tentang apa? Cerita tentang rezeki. Maka ketakutan kita jangan takut pada sekadar tak cukup makan. Takutlah kita kepada Allah yang memberi rezeki. Nah, takut yang bersifat iman, takut alam barzah, takut siksa kubur, itu semualah tu maumi. Cuma sekarang ni kita tak pergi ke situ. Kita banyak takut kepada benda-benda yang gaib, tetapi gaib tidak bertempat. Seperti takut dengan rezeki, takut tak cukup rezeki, takut suami kahwin lagi, takut tak jamin masa depan, takut tak sembuh-sembuh. Ini semua ketakutan yang batil kalau tidak difahami dengan baik. Nampak? Yang mana masalah dunia itu akan membuatkan kita kufur kepada Allah SWT. Contoh masalah duit dunia kan. Baik, kita akan jadi kufur bila kita melihat duit itu hanya duit. Tapi kita tidak tengok, tidak lihat duit itu adalah datangnya daripada Allah sebenarnya. Sebab apa duit datang daripada Allah? Kerana Allah berikan kita tenaga, usaha untuk cari duit. Kalau tak ada, Allah tak bagi kita tenaga, usaha, macam mana kita cari duit? Tenaga itu dari Allah. Lalu Allah akan cerita tentang rezeki. Rezeki. Razzaq, makan razzaq. Tanamkan dalam hati, ana akhafullah, hanya takut Allah. Biarpun akal tak faham. Akal ni memang selalu pendek akal. Akal kita ni selalu cetek, akal kita selalu terbatas dengan kebendaan semata-mata. Sebab tu kita banyak mengkaji, banyak menilai, menghukum satu kejadian dalam kehidupan kita hanya dengan akal semata-mata. Contoh bila sebut tentang Allah uji tentang duit, dah pening. Allah duit, tak cukup makan. Duit saja kita jadi pening. Maknanya takut dengan diri sendiri. Dia panggil bayang-bayang sendiri, Tuan Wan Nasar Ruslan. Takut dengan diri sendiri ni hanya akan menghijab kita untuk takut pada Allah. Sepatutnya kita tidak boleh takut kepada kebendaan. Tak boleh. Takut dengan harta berkurang. Tak boleh. Apa perkara-perkara yang memberikan kesan masa depan, tak boleh. Benar Puan Diana sini, Allah bagi tenaga. Kalau Allah tak bagi tenaga, tak boleh kita cari duit. Jadi tenaga itu rezeki. Tenaga itulah rezeki. Bersifat gaib tenaga tu. Jadi senang penonton, senang imam mata Allah SWT. Baik, maka kita nak alihkan ketakutan kita itu. Kita nak alihkan ketakutan itu kepada perkara yang sepatutnya. Maka Abu Lais Sambakandi rahimahullah ta'ala mengajar kita, pertama, kita kena jaga lisan. Kita tentu kan. Yang kedua, kita jaga hati. Dah sentuh tak? Jaga lisan, jaga hati. Yang ketiga, bagaimana Ustaz hati ini sentiasa nak dijaga dengan baik? Jaga pandangan. Ini yang masuk yang malam ni. Jaga pandangan. Tadi kita dah sentuh. Yang ini kita berhenti dekat, jangan pandang dunia dengan kecintaan. Puan Fazila, apa saja yang kita kaitkan dengan Allah, ikhlas. InsyaAllah, apa saja. Kadang-kadang kita tak faham, macam mana ikhlas Ustaz, azab kubur nanti tak ikhlas. Yang itu kan kerana Allah je. Kerana Allah ni maksudnya apa saja yang Allah suruh. Berkaitan dengan Allah itu ikhlas. Azab kubur kan tentang Allah. Allah yang menjadikan azab kubur. Okey. Syurga Allah jadikan tidak? Neraka Allah jadikan tidak? Kita buat sebab takut syurga, sebab takut neraka. Adakah itu dari Allah? Ya. Okeylah. Yang tak bolehnya apabila kita lupa ke Allah sehingga mengurangkan amalan. Contoh, takut duit, tak ada rezeki. Kita banyak beramal ke ataupun banyak lagi cari duit? Nampak? Kita takut bini, kita banyak didik bini tu ke untuk lebih taat ataupun kita ikut apa kehendak dia? Kita takut suami kahwin lagi, kita akan jadi isteri solehah ataupun kita akan marah-marah? Itu yang tak boleh. Kita tidak membawa satu keinginan azam untuk dekat dengan Allah dengan ketakutan kita itu. Sebab tu kita kena alihkan ketakutan pada ibadat.
azab kubur, takut ustaz. Jadi betul lah tu. Kalau takut azab kubur, azab Allah, takkan duduk saja menyandar tengok TV. Mesti kita akan buat amalan, betul? Dah betul lah tu. Ini yang dimasukkan takut ini adalah takut apa tu? Takut-takut. Betul buat apa yang Allah murka pula tu. Ini apakah dia panggil apa? Kejahilan apakah ini? Tak boleh lah. Okey. Baik. Takut buat silap lagi, bimbang sangat. Itu bila khauf dan raja, kena harap pada Allah. Okey. Baik, jaga pandangan. Untuk jaga hati, jaga pandangan. Sebab tu saya tulis jaga apa yang kita lihat supaya tidak mengganggu apa yang kita ingat. Jaga pandangan. Kesenangan, risau. Okey, kalau risau, bagus soalan ni. Risau tak Allah tarik kesenangan? Risau tak Allah tarik duit? Takut? Sekiranya takut Allah tarik, maka taat pada Allah. Itu boleh. Itu yang sepatutnya. Ini yang sahabat-sahabat. Ini yang sahabat-sahabat buat. Takut. Memang kesusahannya akan datang apabila kita murka. Apabila Allah murka dengan kita. Jadi, kalau kita takut tak ada duit, maka takutlah dengan Allah. Sebab yang mendatangkan duit, yang menjadikan duit, yang mendatangkan semua perkara, la tataharraku zarratun biiznillah. Maka janganlah buat Allah marah. Kalau takut Allah tarik kesenangan, memang innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum itu melainkan kaum itu yang mengubah nasib diri mereka sendiri. Ayat ini Allah mengatakan bahawa aku dah bagi nikmat dan aku tak ubah nikmat itu. Sepatutnya manusia sendiri yang ubah nikmat itu kepada perkara yang mungkar. Allah bagi sihat, tapi kita tak gunakan sihat untuk kebaikan. Kita buat jahat, maka Allah bagi sakit. Allah bagi senang, kita tak isi kesenangan itu dengan perkara yang tenang. Kita banyak isi senang dengan perkara-perkara yang merosakkan diri, maka Allah akan tarik kesenangan itu. Ini dia. Sebab tu Nabi kata 5 sebelum 5. Sihat sebelum sakit, hidup sebelum mati, tua, muda sebelum tua, kan? Kaya sebelum miskin. Jadi seluruh nikmat yang Allah bagi awalnya itu tiada pun kesusahan. Allah bagi nikmat nafas, nikmat hidup, nikmat kesenangan, kita tak rasa takut pun. Maka takutlah nanti Allah turunkan bala. Benar Tengku Putera Ilmi, Allah tak takutkan kita dengan kemiskinan, tapi Allah takutkan kita dengan neraka. Tapi ada setengahnya akan takutkan kita dengan kemiskinan. Nampak tidak? Ni dia. Baik, jadi jaga pandangan. Tundukkan pandangan. Tundukkan pandangan. Orang perempuan dah nampak tundukkan pandangan pada orang perempuan dia. Tunduk, jangan tengok perempuan sangat. Itu satu bab. Adakah kita tundukkan pandangan yang sebenar, yakni tidak melihat dunia? Berapa ramai masih terlihat-lihat dengan dunia? Nampak? Ketakutan boleh jadi lumrah dan fitrah. Fitrah itu takut Allah, lumrah itu takut pada kebendaan. Takut pada kebendaan tu lumrah. Allah jadikan kebendaan. Maksud takut kebendaan ini, ya kita takut duit, tu lumrah Allah jadikan. Tapi kalau tidak bawa lumrah itu kepada fitrah, lumrah tu akan bawa jadi parah. Boleh Puan Atika? Takut suami kahwin lagi, oh lumrah. Semua wanita, oh takut ustaz. Tapi kalau lumrah itu tidak dibawa kepada fitrah, maka lumrah itu akan jadi parah. Tu ujian. Lumrah tu maknanya kebiasaannya. Manusia ni takut apa? Manusia yang sekadar manusia, tak cerita bab iman lagi ni. Bila mari pada fitrah, itu balik kepada Allah. Fitrah, back to fitrah, kembali kepada Allah. Sebab tu ketakutan yang tersembunyi itu terang-terang kena balik kepada Allah. Apatah lagi kalau ketakutan yang adat, seperti kita minta jauh daripada bala, daripada kerosakan. Kalau contoh kita dalam musafir, naik kereta, minta lindung, jangan benda-benda yang buruk-buruk berlaku. Itu kita minta dengan Allah. Apatah lagi ketakutan-ketakutan yang tersembunyi, soal rezeki, soal kasih sayang, soal kekuatan, soal masa depan, soal yang tidak boleh dirawat, tidak boleh dilakukan tanpa yang ni selain Allah. Allah je boleh buat. Tu kena faham. Okey. Baik.
Poin paling penting kita nak sentuh ni, tundukkan pandangan dari melihat dunia. Lah ni kita lihat dunia, kita lihat bahawa habuan dunia, ketakutan kita pada dunia, kita ditakut-takutkan oleh dunia. Kita manusia diberikan ganjaran bahawa dengan dunia dia boleh mendapat apa keinginan dia. Nampak? Yang ini kita kena highlightkan, ya. Jadi tundukkan pandangan. Okey, baik. Pagi tadi saya sentuh tentang bagaimana kita kena latih pandangan kita melihat dunia itu biasa je. Ni dia. Dan surah Toha 134 kalau tak silap saya, Allah kata jaga pandanganmu. Jaga pandanganmu. Jangan kamu mengalihkan pandanganmu pada dunia. Itulah perempuan paling takut poligami lah. Itu yang ditakut-takutkan. Malah ditakut-takutkan pula tu. Jaga pandangan. Sebab tu tunduk pandangan. Contoh macam lelaki, tundukkan pandangan, jangan tengok dunia. Wanita tu kan dunia. Kita duk ingat, ni saya ulang balik contoh ya, bab pandangan ni. Pandangan ni panjang sikit sebab benda yang kita lalu buat hari-hari, yang kita gunakan panca indera kita. Orang lelaki dia suka, saya buat ulang supaya lebih faham. Maknanya pada dengar tu ulangan, yang baru-baru dengar sekarang tambahan baru. Orang lelaki dia suka tengok perempuan. Orang perempuan cakap, orang lelaki ni memang tak suka tengok perempuan, gatal. Saya tanya balik, dia tengok perempuan, dia tengok apa? Bila tengok perempuan, tengok apa sebenarnya? Tengok yang cantik lah ustaz. Jadi tengok cantik kan. Kau tengok perempuan, kau tengok perempuan, semua perempuan kita tengok. Jadi perempuan-perempuan yang duk menzahirkan kecantikan, yang pakai ketat-ketat, duk menari-nari, tu tanggunglah dosa nanti. Bala Allah bagi nanti. Dia pun duk mancing-mancing suruh tengok cantik. Cuma saya nak bagi tahu, adakah cantik itu pada dunia? Tundukkan pandangan. Adakah cantik itu pada dunia? Tidak. Cantik itu pada Allah. Innallaha jamil wa yuhibbul jamal. Allah yang menjadikan cantik lalu mencantikkan setengah wanita. Wanita harta yang bernilai. Harta yang bernilai itu wanita yang solehah. Puan Atikah Zulaikha. Ini hadis Nabi sahih. Nampak? Harta wanita belum jadi harta lagi, melainkan kalau dia jadi wanita solehah baru jadi harta. Kalau tidak, dia tidak akan dinilai di sisi manusia, malah di sisi Allah pun tiada guna dia. Dia perasan je lah. Baik. Jadi bila tengok cantik pada perempuan, sebenarnya bukan tengok perempuan, tapi tengok cantik. Jadi cantik pada Allah. Ya, cantik pada Allah. Okey. Terima kasih Ustaz Anis. 134. Dia cuba tolong tengok 134 atau 132 atau 133. Cuba tengok yang maksudnya jaga pandanganmu pada dunia. Tolong bantu saya. Ustaz, terima kasih Ustaz. Jaga pandanganmu pada dunia. Jangan kamu melihat dunia tu. Ada surah Toha tu. Cuba Ustaz tolong bantu saya. Baik, berbalik pada cantik tadi. Cantik itu sifat Allah. Allah bagi cantik pada kejadiannya. Lalu cantik itu sebenarnya kalau pada Allah, lalu gunakan lihat pada yang halal. Jangan lihat pada yang haram. Walaupun Allah takdirkan ada setengah-setengah kejadian itu Allah cantikkan. Bukan perempuan cantik ya. Allah cantikkan perempuan. Allah cantikkan dunia. Allah cantikkan kereta. Allah cantikkan semua. Bukan dunia yang cantik, Allah cantikkan. Ya Tuan Raja Sarizal, terpegun kecantikan itu, maka tundukkan. Cantik itu dicantikkan oleh Allah. Tapi cantik itu hanya pada yang halal. Sebab buktinya ketika Allah jadikan seorang perempuan itu dicantikkan,
tiba-tiba perangai perempuan tu, ya wa na'udzubillah min zalik, macam haram. Macam haram. Maka perempuan itu tidak akan dipandang. Kerana yang cantik itu pada yang halal saja. Perangai biar halal, baru cantik. Maka suami-suami yang dah ada isteri yang halal, maka itulah isteri yang cantik. Itu buah dia. Maka tundukkan pandangan. Itu maksud tundukkan pandangan. Itulah tundukkan pandangan. Maka nak buang perasaan cantik itulah kena mengenal sifat Allah Ta'ala, mengenal diri. Barulah tak perasaan cantik. Tu mengenal diri kita, mengenal diri. Yalah, perangai macam haram. Ingat cantik sangat. Jadi mana-mana yang pakai yang duk perasan cantik, duk tayang sana, tayang sini, kalau perangai macam haram, orang tak pandang pun. Sebab tu jangan terkejut. Ustaz, dia ni cantik Ustaz, tapi ... Maknanya perangai dia macam haram lah. Sebab tu cantik bukan pada rupa, cantik pada sifat, pada akhlak. Okey, cantik pada sifat, pada akhlak. Baik. Ada yang bertanya saya tentang rahmat Allah. Tuan Cemara Kasih. Kalau dia tengah live tengok saya. Saya tak kupas lagi soalan tu, saya jawab dulu. Apa tanda orang dapat rahmat Allah? Apabila orang itu dipilih oleh Allah, kata Abu Laid, kata Ibnu Athaillah Iskandar rahimahullah, apabila dia melihat, apabila hidupnya itu tidak terlepas daripada ingat pada Allah, itu tanda rahmat Allah. Allah bimbing dia untuk ingat Allah, itulah tanda rahmat Allah. Jadi cantik, benar Tuan Raja Sarizal, itu rahmat. Apabila kita lihat perempuan cantik, Allah rahmati kita, Allah bagi ilmu. Jangan kamu ingat cantik tu pada rupa, kamu tak kenal perangai dia lagi. Perangai dia silap-silap macam haram je. Kalau perangai macam haram je, Allah, tak payahlah. Nampak? Macam tu. Jadi isteri-isteri jagalah perangai, insya-Allah Allah cantikkanlah. Ni sibuk jaga cantik rupa, tapi perangai Allah macam hantu puaka. Rupa sibuk jaga, lipstick sana, lipstick sini, jaga rupa, tapi perangai macam hantu puaka. Macam mana? Tak cantik lah, hilang. Tak cantik. Jaga pandangan lagi. Jaga pandangan lagi. Apa pandangan lagi? Contoh, tengok kereta, tengok rumah, tengok masjid kat belakang ni, cantik tidak? Cantik, Masya Allah. Sebab tu setiap melihatnya cantik, Subhanallah, Masya Allah. Maka ketika lihat kecantikan yang Allah zahirkan, itu sebenarnya sifat Allah. Allah nyatakan kesempurnaannya, kekuasaannya pada dunia. Jadi jangan terpegun dengan benda, tapi terpegunlah, kagumlah dengan kekuasaan Allah. Okey, kagumlah dengan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Pakai motor besar, pakai kereta hebat. Pakai motor besar, pakai kereta hebat-hebat, bukan kerana rupa kereta itu yang hebat. Itu kerana Allah hebatkan, Allah cantikkan kereta itu. Jadi tundukkan pandangan. Bagaimana pula dengan suami yang ada isteri halal, yang tak kurang cantiknya, solehah, tapi masih liar di luar sana. Ini namanya suami tak sedar diri. Itu saja Puan Nur Wahidah. Dah ada isteri yang halal, yang cantik, lepas tu dia pergi cari lagi yang luar, tu namanya suami tak sedar diri. Tu nak kena, bahasa mudah, nak kena maki dengan Allah lah tu. Allah nak marah nanti. Tu dia. Ya. Maka dia telah mensyukuri nikmat Allah lah. Itu jawapan dia, Puan Nur Wahidah. Dah ada isteri cantik, halal, masih lagi cari yang haram. Ini orang yang melakukan kezaliman. Dia zalim atas diri dia sendiri. Nampak? Benar.
Jadi senang beruntung senang imam mata Allah SWT. Surah Toha 131. Okey. Benar Puan Nilam Sari. Terima kasih. Tu dia. Surah Toha 131. Janganlah engkau menunjukkan pandangan kedua matamu dengan keinginan pada apa yang telah kami berikan kepada golongan dari kafir itu, kenikmatannya yang merupakan keindahan kehidupan dunia ini. Nampak? Okey. Benar, bahawa kita cantik, Allah cantikkan sifat. Okey. Majlis Sendayan, bukan, saya bukan dekat Sendayan. Benar Puan Nilam Sari, ya Allah janganlah kau jauhkan aku dari rahmat-Mu walau sekelip mata. Benar. Rahmat ni maknanya Allah curahkan ingat kita pada Allah. Saya, ni dia. Bila tengok bangunan, tengok masjid memanglah kita ingat tempat solat, tapi kita ingat Allah. Cantiknya. Okey, terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, surah Toha 131. Terima kasih Ustaz. Ustaz Muhriz, Ustaz Muhammad. Terima kasih. Ini dalilnya. Janganlah engkau menunjukkan kedua matamu dengan keinginan kepada apa yang telah kami berikan kepada mereka, golongan dari mereka yang kafir itu nikmatnya. Ini dalil jangan tujukan pandangan pada dunia. Ada orang tanya kat kita, kat saya, Ustaz, mana dalil katanya? Boy. Kita bercakap bukan main-main. Kita bercakap ada kajian. Inilah surah Toha 131. Kata dalam tafsir Ibn Katsir mengatakan bahawa ulama al-mufassirin mengatakan bahawa keindahan dunia itulah yang kita lihat kemewahan yang ada. Jangan kita tujukan pandangan. Allah kata, tengok, seronoknya dapat macam orang tu, besarnya rumah orang tu, cantiknya kereta orang tu, kita naik motor je. Ni perasan tak? Biasa tak kita? Alah, rumah saya kecil je. Kagum dengan kebendaan. Jangan kagum dengan kebendaan. Kagum dengan sifat Allah yang menjadikan benda itu. Jangan buat perbandingan macam tu. Alah Ustaz, saya naik kereta cabut je. Alah Ustaz, rumah saya kecil je. Alah Ustaz, alah biasa je. Allah banyak benda Allah ya. Kita telah meletakkan standard yang berbeza. Nampak tidak? Ini yang bahaya ni, nama pandangan. Dekat TV-TV, contoh media massa, media sosial sekarang, contoh dengan FB ada, internet ada, Instagram, apa semualah fasiliti yang menayang-nayangkan kemewahan, keindahan, sehingga orang jatuh hati kepada kebendaan. Hati-hati. Orang perempuan sebagai contoh, saya banyaklah beberapa yang cuba fight, hujah dengan saya. Tak apalah. Dek, kerana melihat kebendaan, kemewahan yang ada tu, sehingga jatuh cinta kita pada kemewahan, kecantikan dunia. Sedangkan Allah kata, janganlah kamu tujukan pandangan kamu. Bayangkan. Nampak? Jika melihat yang tak cantik dan indah nak kaitkan, istilahnya tak ada yang tak cantik, Puan Man. Tak ada. Sebabnya cantik itu bukan rupa, cantik itu sifat kejadian Allah. Allah jadikan, maknanya semua cantik. Wallahi, kalau kita tengok dengan akal, kita akan membeza-bezakan. Tapi kalau kita tengok dengan iman, kita akan menyempurnakan. Kita kan ada dua pandangan. Pandangan lihat dengan akal memang akan beza-bezakan. Buruknya. Ini mulut orang cabai. Sebab tu dalam agama tak boleh cakap begitu. Tengok dia, gelapnya. Jangan. Mulut tak boleh sen nak panggil. Bagi kenduri kahwin. Sekarang kan tak ada kenduri kahwin. Adalah, tapi dah skala kecil. Kau tidak dulu tengok pasangan ni kerja. Tengok tu pasangan. Tak matchingnya. Dia buat perbandingan. Suami, isteri cantik, suami. Ya Allah. Nampak? Nakai mulut tu tak elok, dosa. Kita mula melihat dengan akal fikiran semata-mata. Ya, hati-hati. Apa salahnya bermewah? Salahnya adalah
Mewah-mewah itu adalah membawa kita cinta pada dunia. Islam tak suruh mewah-mewah, tak ada suruh mewah-mewah. Tapi dengan Islam Allah akan mewahkan. Ni bermewah, ni bermegah-megah. Mewah ni sebenarnya bermegah-megah. Sekiranya boleh pakai mewah dan tak megah, silakan Tuan Muhammad Rizal Hakim. Contoh, motor yang paling mewah Superbike. Buat motor tu macam biasa je, boleh. Kalau boleh silakan. Itu sebenarnya. Kalau boleh buat mewah tapi rasa macam biasa, bagus. Ini mewah, baju mahal sikit. Oh, ini baju mahal ni, sekarang rosak ni kang, aku beli dengan titik peluh aku ni. Kereta mahal sikit, mula nak banding. Oh, jangan. Berselutup apa? Bertutup habis. Nampak? Mewah tu membuatkan kita bermegah. Hati-hati. Kalau mewah tidak bermegah, tak salah lah. Okey? Kalau boleh bermewah dan tidak bermegah, Tuan Rizal cakap ke dia. Tapi kalau tak belajar ilmu hakikat kehidupan, macam mana dia nak faham? Yang tayang-tayang tu mungkin kita akan, sekiranya dia menayang itu Puan Fazila membawa fitnah, jangan tayanglah. Dah tahu dah tayang itu akan mengundang bagai-bagai persepsi orang, tak payahlah tayang. Itu cerita dia. Nampak tak? Itu katanya. Kalau benda biasa nak tayang buat apa? Ada orang tayang benda buruk. Ini slipper Jepun saya, ada. Tengok slipper Jepun saya, benda buruk. Buruk lah tu dalam pandangan manusia. Nak slipper Jepun saya, ini baju pagoda saya, ada. Tengok, ini rumah saya. Ini tengok rak pinggan mangkuk nak roboh, ada. Mana ada orang tayang macam tu? Orang tayang semuanya, tengok, ini set dapur saya. Tengok, ini set langsir saya. Tengok, tak apa, kita nak bagi semangat. Untuk apa? Hati-hati tu je maksud dia. Berhati-hatilah dengan kemewahan. Kalau benda dah mewah, kita akan megah. Hati-hati. Sebab tu antaranya Allah takdirkan saya pakai contoh bak motor. Contohlah saya cerita sikit. Kadang-kadang saya pakai luar je. Biarlah berhujan panas, nak didik, jangan sayang harta. Kadang kita dapat benda mewah je, kita dah mula sayang lah. Betul tak? Asal mewah je kita mula dah rasa megah. Nampak? Tayanglah baju-baju lama. Okey. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey, baik. Jadi sidang jemaah mata Allah Subhanahu wa taala. Benar tuan akan rasa bawa masuk kebun, buat macam kereta biasa. Letak durian kat bonet. Tuan cakap, "Allah ustaz, rosaklah kereta saya." Lah jagalah. Janganlah bagi rosak. Jangan bagi rosak. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sidang jemaah mata Allah Subhanahu wa taala, Kalau tunjuk masak-masak sama agak ke? Kalau tunjuk cara masak, tak apalah Puan Noris Firas. Tapi kalau tunjuk masak-masak sampai orang suka makannya kerjanya, sampai orang terliur, sampai orang gairah, sampai beria-ria, sampai timbulkan syahwat. Ingat syahwat pun pada makan. Sehingga kan orang lain yang tak dapat makan, dia akan nampak kekurangan. Ini hati-hati. Kita dah menampakkan double standard. Ramai kadang-kadang tak faham tu statement tu. Kalau mengajar masak silakanlah, tapi kalau dengan masak tu kita akan nampakkan bahawa makannya mewahnya indah, si makannya kerja.
kurangkan benda-benda yang menimbulkan tak ada manfaat. Dia panggil tak ada manfaat tu, kurangkan lah. Ya. Oh, ada Puan Roslina, bagus. Memang bawa masuk kebun. Bagus tuan. Makcik bawa masuk kebun lah. Ya, Ria ajak orang. Ini bagus kan, bila Aidilfitri Allah buat kita PKP. Dulu kalau Allah tak ingatkan kita dengan musibah, mesti setiap kali Aidilfitri kita akan menunjuk nanti. Tak percaya? Nabi suruh pakai cantik-cantik sebagai meraihkan hari yang berbahagia itu. Tapi kita silap faham. Kita bercantik-cantik sebab nanti orang nak datang, orang nak tengok. Raya tahun ni baju apa, lansir warna apa. Last sekali lansir baju kursi apa ni, lapis meja dengan cushion sama. Ambil. Datang nak tunjuk, ni baju raya tema ini. Dia lebih kepada nak bermegah-megah. Ini kita bimbang, ini nak pandangan. Dan benda ni kita kena wujudkan, ya. Sidang jemaah mata Allah Ustaz. Jangan anggap biasa. Jangan anggap ala ustaz, ala tu lah huru-hara hidup kita sekarang. Ala ni lah yang ni. Kita kena ambil berhati-hati. Biarlah, tak apalah susah. Biarlah susah-susah kita untuk menjaga dunia ini dengan pandangan hakiki. Tak nak kita jatuh fitnah dengan dunia. Hati-hati sidang jemaah mata Allah SWT. Kalau tak ada niat menunjuk, tak apalah Puan Umar Arif. Alhamdulillah je lah cantiknya. Alhamdulillah. Ni maksudnya saya nak tekankan pandangan pada dunia ni, hati-hati sebab ada ketikanya bila dunia itu ditayang-tayangkan, lalu akan membuatkan kita timbul rasa untuk membuatkan perkara itu disayangi, dicintai. Itu yang bahaya. Okey. Sebab itu kalau kita pergi umrah, kain ihram warna putih, telekung putih. Ulama dah garis pandukan, suruh faham, suruh bagi faham. Nampak tidak? Ada pergi kain ihram warna-warni, tak ada kan? Mana ada? Ini kena faham lah. Ini bab-bab penyucian hati, ya. Kita bukan menyalahkan untuk pakai. Kita tak menyalahkan untuk pakai. Pakailah. Pakai. Tak ada halangan untuk pakai. Tapi halangannya adalah bermegah-megah, bermewah-mewah sehingga menunjukkan hebat, bahaya. Sebab tu perbetulkan niat. Tak salah nak pakai dunia tu, pakailah. Benar Tuan Raja Sarizal, niat kena mau betul dan tindakan sekali kena betul. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey, baik, jaga pandangan. Nah, Tuan Faisal, betul. Inilah penyakit akhir zaman, hubbud dunia. Kena ingat kenapa Ustaz duk tekan-tekan tajuk ni, dan kok mana perbincangan mesti ada kaitan dengan perkara ini. Sebab itulah fitnah akhir zaman. Hubbud dunia. Baik, sidang jemaah mata Allah SWT, saya nak tekankan di sini, perbincangan kita ini adalah perbincangan untuk betulkan hati kita, tau Puan Fazilah. Bila kita pakai, kita yang kena jaga kita. Jaga kita tu jaga. Aku pakai ni untuk apa? Jangan sibuk dengan orang. Jangan sibuk dengan orang. Sibukkan dengan hati kita ni. Jadi sebab tu janganlah kita yang suka menanayang. Orang-orangnya pasal lah. Orang-orangnya pasal. Dia tu hati-hati dia. Kalau dia kata dia tak riak, itu terpulang. Itu pada Allah. Allah akan tentukan. Tujuannya adalah saya nak tekankan maksud mewah, maksud pandangan dunia itu. Allah kata jangan tujukan, jangan tengok dunia dengan satu kenikmatan yang seronoknya. Aku nak seronoknya, tak boleh. Islam larang. Biasa-biasa sudahlah. Biasa-biasa je. Ni baju berapa ni? Adalah 5,000. Biasa je. Dah. Muka macam tak bersalah tau. 5,000. Tak payah, baju kau ni mahal ni, kat mana kau beli ni? Lepas tu pandang-pandang baju ini bandel ni. Samalah macam aku. Dah. Itu maksudnya. Asal pakaian menutup aurat.
Itu daruriyat dia panggil. Daruriyat. Ada tahsin niat tu, kemahuan. Okey. Asalkan tutup aurat, perhiasan itu tambahan. Malah berlebihan itu haram, tabarruj. Jadi asal tutup aurat, tutup aurat. Asal pakai baju tutup aurat. Dah. Kenapa boleh datang pula nak menunjuk-nunjuk kan? Dia dah jadi lari niat lah tu. Niat dah lari, hati-hati. Color ke tak salah, jangan salahkan color. Hukum pakai color tak ada masalah. Salahnya kita yang jatuh pada dunia itu, lalu kita suka, kita rasa wah hebat dengan berbeza dengan orang lain. Telekung kita je ada warna-warni, warna pelangi, orang lain tak ada. Jadi perhatian, semua putih, tiba tang kita warna pelangi telekung. Bukan salah pelangi tu, salahnya nanti kalau kita terasa. Tu jaga. Ni pandangan, jaga pandangan. Okey. Tak kisah Puan Fazilah, suami beli ke, siapa beli ke, tak kisah. Yang poin ni sekarang, please jangan nak anggap privilege sangat dunia ni. Habis cerita. Nak pakai ke pakailah dunia ni, tapi tolong buat dunia ni murah je. Dunia ni kadang-kadang pakai tak ada larangan, tapi larangannya adalah kita pandang lalu kita kagum. Itu maksud dia. Kita kagum dengan dunia. Kita dah lama dididik untuk mengkagumi dunia. Maksud saya, cukup-cukuplah kagum dengan dunia ni. Lalu saya pun, bila Allah Ta'ala takdirkan dan ulama syarahkan, baru kita faham, rupanya yang kita kagum tu bukan dunia, tapi sifat Allah pada dunia. Itu faham. Jadi jangan letak pada nilai harga. Harganya 2,000 ke 5,000 ke, tapi kalau di sisi Allah, Allah tak pandang, tak guna juga. Jadi kagum dengan ciptaan Allah. Itu saja. Kecilkan dunia. Dan surah An-Nisa ayat 77, kul mata'ud dunya qalil. Allahumma salli ala Muhammad. Betul Muhammad Jeffrey bin Abdullah. Tuan Jeffrey, lebih bagus tuan pakai baju 200 tapi buat macam RM2. Nabi sahabat memang pakai. Nabi sahabat memang subhanallah. Pakai 200 tapi buat macam RM2. Kadang-kadang kita lari daripada dunia, tapi kita masih nampak perbezaannya. Ni baju RM1, ni baju 200. Dalam perbahasan tasawuf, ulama meletakkan bahawa ini capai makam martabat kamil, sempurna, apabila dia tak ada beza dah. Susah dan senang tak ada beza bagi dia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang ini kita nak. Susah dan senang tak ada beza. Mahal atau murah tak ada beza bagi dia. Ni yang ketiga ni, bawa cerita bab pandangan ni. Belum masuk yang keempat dan kelima. Sambung besok. Kita sambung besok pukul pagi, pukul 10. Ni patut nak habis kan. Baju mahal buat pergi kerja, tak pakailah kat rumah. Baju mama simpan buat apa? Tak ada beza. Ingat, pakailah baju harga RM10,000 pun, tapi kalau duduk di sebelah orang yang bajunya RM1, RM2 atau bandel, ada beza tidak? Kalau ada beza, bersihkan nanti. Bersihkan. Kalau nak bersihkan, ambil baju tu, bagi kat dia pakai. Naklah pakailah baju ni. Baru semangat dan sambung esok. Dia kena macam tu lah Puan Fazilah. Bagi semangat, pop, sambung esok.
Ya, kagum dengan keredaan Allah sajalah. Betul Tuan Naim. Jadi poin ni sekarang, ambil dunia. Siapa yang Allah takdirkan ada dunia, pakai. Tapi saya nak bagi tahu, jangan pandang dunia itu dengan kekaguman. Susah nak buat ni Saya cakap terus terang, wallahi susah. Sebab apa? Akhir zaman kita mengkagumi dunia. Jadi kita nak alihkan itu. Mudah-mudahan yang menonton malam ini mampu menundukkan pandangan agar tidak kagum dengan dunia di saat dunia itu cuba dikagumkan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Semuanya Ustaz sentuh akan jadi isu besar. Allahumma salli ala Muhammad. Okey. Betul, Puan Julena, kat rumah baju kelawar je. Allah. Kat luar tu dia. Nak tunjuk siapa? Nak tunjuk siapa? Benar Tuan Khairul Aswad, murah mahal tak ada beza, tak ada beza. Okey. Boleh. Kecilkan dunia. Kul mata'ud dunya qalil. Benar Tuan Khairul Aswad. InsyaAllah. Beli telekong mahal, boleh tak Ustaz? Beli telekong mahal, tolong mahalkan ibadat sekali Beli telekong mahal, tolong mahalkan ibadat sekali. Mahal ibadat itu dengan ikhlas, high class. Kalau pakai telekong mahal mengganggu niat, maka telekong itu akan jadi perosak utama amal kita. Tapi kalau pakai telekong mahal tapi tak mengganggu niat, silakan pakai. Tapi biasanya mengganggu, maka kalau mengganggu, elakkan. Itu dia. Tapi kalau pakai, buat macam biasa. Atau kalau pakai telekong mahal, lagi banyak sujud. Ni telekong dah mahal, sujud pun berkira-kira lagi. Buat apa? Okey. Benar. Kereta mewah, rumah mewah kena biasa-biasa je. Biasa-biasa. Memang itu di sisi Allah biasa. Nabi anggap biasa. Biasa-biasa. Sebab apa? Sebab nilainya itu bukanlah dunia, tetapi akhirat yang ada padanya. Kalaulah kereta itu nampak buruk di mata manusia, tetapi jasanya membawanya ke jalan agama, membawa ke masjid, ke rumah Allah, maka itulah yang mahal di sisinya. Jadi ni kita kena ubah pandangan kita ni. Banyak insya-Allah. Mudah-mudahan Allah berkati kita. Baik, jadi insya-Allah amin. Moga-moga Allah bantu kita. Nak mak teringin nak pakai telekong Siti Khadijah. Letih. Belilah, mak nak pakai beli. Tu dia, betul. Allah beri kita mahal-mahal, kelebihan pada dunia. Maka kita lah yang kena paling kuat ibadat. Ini barang mahal tapi nak pakai pun sayang. Pakai biar puas. Pakai betul-betul. Baik. Itu saja. Telekong mana pun sama je. Ini dengar orang berniaga marah ni, Puan Umar Adif. Mana sama? Saya punya kualiti mahal, harga 300. Jangan nak sama-sama. Tuan Muhammad Amir, ini kelas apa? Ini kelas pengajian online Hakikat Kehidupan. Dan kita masih membincangkan bab sidik, dan kita sedang mensyarahkan bagaimana menghayati kehidupan dengan pandangan kebenaran. Terima kasih kerana mengikuti kelas ini. Dan saya pun dan habis kelas. Mudah-mudahan kita bertemu lagi pada siri besok pukul 10 pagi insya-Allah. Terima kasih. Jadi cukup setakat itu. Mohon maaf atas kekurangan, terkasar bahasa, tukuran bicara. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua insya-Allah. Allah rahmati kita semua, Allah berkati kita semua insya-Allah. Mudah-mudahan sewaktu saya musafir ini
Allah kabulkan segala hajat-hajat yang sedang penonton sedang mata Allah SWT, yang mana di dalam ini sedang ada penyakit, Allah sembuhkan, yang mana Allah sedang berikan kesempitan, Allah lapangkan, yang mana Allah sedang berikan mujahadah untuk menjadi orang yang baik, orang yang soleh dan solehah, Allah makbulkan, yang mana ada masalah anak-anak, Allah selesaikan, masalah isteri-isteri Allah selesaikan, semua masalah dunia dan akhirat Allah selesaikan. Amin ya rabbal alamin. Allah kabulkan semua hajat dengan sifatnya maha sempurna, maha berkuasa, maha segala-galanya. Allah berikan segala-galanya pada kita semua insya-Allah, dan kita berikan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua insya-Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih farah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bisawab. Takbir, Allahu akbar.